Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Zulhelmi Ahmad Fauzi. Saya Muhammad Syahdaris bin Sirajuddin, nombor metrik 259638. Bersama ahli kumpulan Defri Berudin, Muhammad Mazwar bin Khashim, Muhammad Hamram bin Yusuf dan Muhammad Faris bin Aziz akan membentangkan tajuk Selcom Axiata Berhad. Latar belakang Selcom. Selcom atau nama penuhnya Selcom Axiata Berhad adalah merupakan pembekal telekomunikasi yang paling tua di negara Malaysia dan dimiliki oleh Axiata Group Sdn Bhd. Pada tahun 1988, syarikat Selcom telah diasaskan dan ibu pejabatnya dibina di Kuala Lumpur. Sebelum kewujudan syarikat Maxis dan Digi, syarikat Selcom merupakan syarikat telekomunikasi paling popular dan digemari oleh penduduk Malaysia. Hal demikian adalah kerana kemasukan Selcom bukan sahaja memberi peluang kepada penduduk Malaysia merasai kehebatan teknologi komunikasi, tetapi juga merupakan sebuah dorongan kepada negara tersebut untuk meneruskan perkembangan teknologi selaras dengan perkembangan yang sedang berlaku pada masa tersebut. Assalamualaikum Prof. Nama saya Muhammad Hamram bin Yusuf, nombor metrik 258630. Saya akan menerangkan berkaitan permasalahan dalam Selcom. Okey, 280 masalah. Masalah persaingan dalam industri telekomunikasi iaitu syarikat Maxis, syarikat Digi dan syarikat Telekom Malaysia TM. Selain itu juga masalah penyebaran penyakit COVID-19 dan juga masalah strategik yang dihadapi dari segi corak kepimpinan yang lemah oleh bahagian pengurusan. Assalamualaikum Doktor, saya Defri bin Rudin, nombor metrik 258485. Saya akan menerangkan tentang analisis persekitaran, iaitu kekuatan dan kelemahan. Okey, kekuatan. 1. Strategi harga plan yang menarik. 2. Kadar pusing ganti pekerja rendah. 3. Liputan perkhidmatan yang luas. 4. Perkhidmatan pelanggan yang ditawarkan adalah memuaskan. Dan 5. Reputasi sebagai pembekal telekomunikasi tertua di Malaysia. Okey, kelemahan. Kelemahan 1. Market share lebih lemah. 2. Kos teknologi yang kian meningkat. 3. Kelajuan perkhidmatan internet agak lembab. 4. Pihak Selcom adalah lebih reaktif. Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Faris bin Aziz, nombor metrik 258621. Jadi kita terus masih lagi analisis persekitaran, terus kepada peluang. Okey, dalam kami punya research dalam syarikat Selcom ni, peluang selain daripada memperkukuhkan lagi kekuatan dan memperbaiki kelemahan, syarikat Selcom ni perlu peka dengan faktor-faktor luaran yang memberikan peluang kepada pihaknya bagi memperluaskan lagi perniagaannya. Antaranya adalah kemajuan teknologi komunikasi di dunia ni adalah peluang baik kepada syarikat Selcom. Perkara ni, kemajuan tersebut ni boleh dijadikan sebagai ilham kepada setiap pembekal telekomunikasi dalam menginovatifkan perkhidmatan yang bakal ditawarkan oleh syarikat Selcom. Jadi pada era evolusi teknologi ni, setiap pembekal telekomunikasi termasuklah syarikat Telkom perlulah tahu merebut peluang bagi memperluaskan servis lainnya seperti mendapatkan teknologi telekomunikasi yang canggih dan terkini. Contoh macam telefon pintar, bila keluar dekat pasaran, dia mesti lakukan pelbagai ujian supaya dapat menghasilkan perkhidmatan yang sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang terkini. Yang kedua ni, peningkatan jumlah kependudukan di Malaysia. Okey,
Dia ni peningkatan jumlah kependudukan di Malaysia ni juga merupakan peluang baik kepada syarikat Celcom, kerana ini bila banyak penduduk menandakan permintaan terhadap perkhidmatan telekomunikasi akan semakin meningkat. Jadi bila permintaan meningkat ni, syarikat Celcom boleh menawarkan perkhidmatannya kepada lebih ramai pengguna dan ia boleh mempengaruhi pendapatan yang boleh dijanakan oleh syarikat Celcom. Jadi ini juga peningkatan jumlah penduduk ni merupakan peluang baiklah kepada pihak Celcom untuk meningkatkan lagi pendapatan perniagaannya. Selain tu kita sudah maklumlah evolusi teknologi komunikasi dan cabaran penyebaran COVID-19 yang berlaku baru-baru ni secara tidak langsungnya telah meningkatkan permintaan dunia terhadap perkhidmatan telekomunikasi. Ini kerana perkhidmatan telekomunikasi adalah penting bagi detik kini, memandangkan manusia sekarang ni memang memerlukan perkhidmatan tersebut untuk berhubung dengan individu-individu yang tersayang. Sebab contoh kita boleh lihat bila kena COVID-19 ni, orang terputus hubungan, jumpa tak boleh, apa tak boleh, jadi diorang akan menggunakan telekomunikasi. Jadi itulah dia punya secara tidak langsungnya telah meningkatkan permintaan bagi perkhidmatan telekomunikasi. Okey, jadi pada masa ni dia peluang baiklah kepada syarikat Celcom untuk menunjukkan kualiti perkhidmatan yang baik bagi mengekalkan dan menarik minat pengguna Malaysia untuk menggunakan perkhidmatannya. Okay, kita bagi kepada yang keempat, faktor kepuasan dan faktor kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Okey, dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti, kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan akan meningkat dan meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap syarikat yang menawarkan perkhidmatan. Jadi pelanggan setia biasanya akan mengesyorkan perkhidmatan Celcom ni kepada rakan-rakan, jiran dan keluarga. Di mana bila berlaku macam tu, pengguna berminat, jadi benda ni akan menguntungkan pihak Celcom, memandangkan jumlah pelanggan akan semakin meningkat. Okey, yang kelima, peluang tinggi untuk bekerjasama dengan syarikat teknologi yang lain. Okey, peluang tinggi ni kita bertengok contohnya kerjasama dengan Celcom ni dengan Head Digital Technologies telah menguntungkan kedua-dua pihak, di mana pihak Celcom telah membangunkan penjagaan kesihatan dan pakej yang memanfaatkan pekerja-pekerja di negara ini. Jadi ini telah menunjukkan dan telah memberikan peluang kepada pihak Celcom untuk menunjukkan idea-idea yang inovatif dalam menghasilkan perkhidmatan baru. Jadi kita boleh lihatlah, kesannya penghasilan perkhidmatan baru mampu menarik minat dan perhatian pengguna-pengguna dalam negara ini. Jadi kerjasama ni memang merupakan peluang yang baiklah kepada syarikat Celcom. Ancaman. Okey, ancaman pertama, persaingan kuat. Okey, kita sedia maklumlah bila peluang wujud, automatik mesti ada ancaman kepada syarikat yang wujud ni. Jadi itu lumrah biasalah, macam manusia pun kalau menghadapi pelbagai ancaman dari luar, faktor luaran dalam kehidupan semasa itu biasalah, memang itu sinonim lah. Jadi keadaan ini adalah sama bagi sesebuah organisasi atau syarikat, di mana ancaman-ancaman yang tidak dapat dikawal dan disangkakan pasti akan berlaku. Jadi kita boleh tengoklah, pertama ni persaingan kuat. Jadi pihak Celcom ni dia kena sentiasa menghadapi ancaman persaingan kuat dalam industri perkhidmatan telekomunikasi. Kita boleh tengok kat sini, syarikat Celcom menghadapi persaingan yang kuat daripada syarikat Maxis, Digi dan Telekom Malaysia. Selain daripada tu ada juga U Mobile yang berwujud ni pun menyebabkan pihak Celcom sentiasa bersiap sedia atau membuat perubahan agar kedudukan syarikat Celcom di Malaysia ni dapat dikekalkan. Okey. Kedua, penyebaran pandemik COVID-19. Okey. Jadi kita terus kepada penyebaran pandemik COVID-19. Okey. Bencana malang ni yang melanda satu dunia ni langsungnya telah melembabkan kegiatan ekonomi dunia dan kemudiannya menyebabkan ramai manusia kehilangan pekerjaan. Jadi situasi yang macam ini boleh menjejaskan hasil pendapatan syarikat Celcom, memandangkan penduduk Malaysia ni banyak yang kehilangan pekerjaan dan telah tidak mempunyai pendapatan dan berkemungkinan akan menamatkan perkhidmatannya dari pihak Celcom. Itulah dia punya ancaman tu. Jadi pada masa tu pihak Celcom ni perlu menyediakan pelan-pelan perkhidmatan yang sesuai dengan keadaan kini. Jadi supaya dia dapat mengekalkan pengguna yang telah menggunakan perkhidmatan Celcom dan meningkatkan lagi kesetiaan pelanggan terhadap syarikat. Jadi kita tengoklah benda ni.
memang berlaku lah. Kadang-kadang ada juga kerajaan yang menawarkan perkhidmatan percuma. Jadi Selcom ni dia support untuk memainkan peranan sebagai syarikat telekomunikasi. Jadi yang ketiga ni ancamannya perubahan permintaan terhadap perkhidmatan telekomunikasi yang sangat cepat. Okey, ni pun betul juga. Perubahan permintaan terhadap perkhidmatan telekomunikasi ni juga merupakan ancaman kepada syarikat Selcom. Ni kerana pihak Selcom ni dia perlu sentiasa menganalisis permintaan dan kehendak pengguna bagi memahami perubahan tersebut. Bila dah faham, barulah pihak Selcom mampu menghasilkan perkhidmatan yang bersesuaian dengan permintaan pengguna terkini. Okey, keadaan tersebut secara tidak langsungnya mampu meningkatkan kos syarikat. Itu pun betul juga. Sebab pihak Selcom perlu menjalankan kajian permintaan. Tambahan lagi, pihak syarikat Selcom apabila dia tak kejar perubahan-perubahan tersebut, Selcom ni akan ketinggalan lah, dan pengguna Selcom berkemungkinan akan lari ke pesaing-pesaing seperti Maxis. Manakala perkhidmatan dari syarikat Selcom tidak lagi mampu memberi kepuasan kepada pelanggan Selcom, ataupun kira ancaman tu boleh jelas lah. Akhir sekali ni syarikat Selcom ni dia juga menghadapi ancaman bekalan pekerja berkemahiran dalam bidang teknologi yang kurang lah. Memang kita pun sedia maklum lah, syarikat telekomunikasi ni bukan benda yang mudah lah. Okey, bagi memajukan perniagaan ni memang syarikat Selcom memerlukan pekerja yang berkemahiran dan mempunyai pemahaman tinggi dalam bidang teknologi. Jadi ini kerana pekerja-pekerja yang macam tu mampu mengeluarkan idea-idea yang baik bagi memperbaiki produk syarikat atau dalam menghasilkan produk baru yang berbeza daripada pihak pesaing-pesaing selain daripada Maxis dengan Digi. Jadi apabila bekalan pekerja yang berkemahiran dalam bidang teknologi tidak dapat memenuhi keperluan syarikat, maka pihak Selcom terpaksa mencari pekerja dari negara lain, dan ini akan meningkatkan kos yang perlu ditanggung oleh syarikat Selcom. Seperti yang kita umumlah kita tahu okey, kos mengupah pekerja perkhidmatan tinggi dari negara yang asing adalah tinggi. Okey, tapi memandangkan syarikat Selcom ni bukan nak tanggung dia gaji pekerja, tapi dia terpaksa tanggung visa dan menanggung kos penerbangan. Itulah antara penjelasan saya tadi berkaitan dengan peluang dan ancaman. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mazwan bin Koshim dan saya akan membentangkan berkenaan cadangan kepada strategi syarikat Selcom. Demi pertumbuhan syarikat, pihak Selcom perlu mempunyai strategi segmentation, targeting dan positioning yang jelas supaya para pekerja tahu sasaran pelanggan utama yang harus diberikan perhatian yang lebih. Okey, di sini terdapat beberapa strategi yang boleh dipercayai dan mampu untuk menaik taraf hasil ataupun perkhidmatan Selcom itu sendiri. Yang pertama ialah strategi produk. Seperti yang telah dinyatakan, pihak Selcom perlu memperbaiki produk mereka, terutamanya isu berkenaan dengan kelajuan internet. Masalah tersebut haruslah diberikan perhatian kerana kepuasan pengguna akan jatuh dan seterusnya bertukar mengguna perkhidmatan telekomunikasi pesaing sekiranya masalah tersebut tidak diselesaikan. Keadaan ini pasti akan merugikan syarikat Selcom. Selain itu, syarikat Selcom juga boleh berfokus kepada produk yang baru, iaitu internet 5G atau 6G dan seterusnya menaik taraf penggunaan internet kepada pelanggannya. Dengan itu, pelbagai ujian haruslah dilakukan bagi memastikan projek tersebut berjaya. Strategi yang kedua ialah strategi harga. Bagi strategi harga pula, pihak Selcom boleh meneruskan strategi harga produk murah pada masa kini memandangkan limpahan daripada penyebaran COVID-19 telah berkesan dalam kehidupan pengguna-pengguna di Malaysia. Strategi ini digalakkan kerana ia akan memastikan pengguna terus setia dengan perkhidmatan pihak Selcom. Selain itu, pihak Selcom boleh mengaplikasikan strategi harga premium bagi produk-produk tertentu, terutamanya produk yang khas kepada pengguna high-end. Hal demikian adalah kerana strategi tersebut dapat mengubah persepsi pengguna terhadap kualiti produk syarikat Selcom. Dengan harga yang lebih mahal,
ia akan memberi perasaan bahawa kualiti produk yang digunakan pasti adalah lebih tinggi daripada produk yang biasa dan berharga lebih murah. Strategi yang ketiga ialah strategi penempatan. Bagi strategi penempatan pula, kami mencadangkan saluran agihan syarikat Celcom berfokus kepada saluran digital dan atas talian dengan pengajaran daripada penyebaran penyakit COVID-19. Kepentingan menggunakan kaedah atas talian bagi menyempurnakan kegiatan harian telah dirasakan dengan jelas oleh manusia seluruh dunia. Oleh itu, ia adalah idea kepada pihak Celcom supaya aktif menawarkan perkhidmatannya dalam atas talian. Dan strategi yang keempat ialah strategi promosi. Sama seperti strategi penempatan, strategi promosi yang digunakan oleh pihak Celcom juga haruslah lebih berfokus kepada promosi atas talian. Strategi tersebut bukan sahaja lebih murah, tetapi ia adalah lebih efektif kerana ramai manusia pada masa kini lebih meluangkan masa dalam dunia digital. Tambahan pula, promosi dalam atas talian adalah lebih luas kerana banyak alternatif boleh digunakan seperti pengiklanan melalui laman sosial, Facebook yang mempunyai berjuta-juta pengguna atau video iklan melalui platform YouTube. Kesimpulannya adalah setiap organisasi perlu mempunyai pengurusan strategik dalam menentukan analisis persekitaran dalam sesebuah syarikat. Ianya penting dalam mengenal pasti pesaing dan mengurus syarikat dengan lebih komprehensif dan sistematik. Yang ketiga, syarikat pembekal telekomunikasi yang tertua di Malaysia, syarikat Celcom, haruslah memahami kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman yang ada dalam syarikatnya serta bakal dihadapinya. Ini adalah kerana syarikat tersebut hanya mampu menentukan pengurusan strategi seperti harga, tempat, promosi dan produk serta bersiap sedia untuk merebut peluang yang baik atau menghadapi cabaran-cabaran daripada pihak luar setelah memahami empat elemen tersebut. Sekian, terima kasih Doktor.